Okey, seterusnya kita pergi kepada penyediaan etanol di dalam makmal. Okey, melibatkan dua prosedur ataupun dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita perlu melalui proses penampaian glukosa terlebih dahulu. Okey, lepas melalui proses glukosa, kita akan dapat etanol. Tapi dekat sini belum lagi prosesnya berakhir. Sebab etanol yang dihasilkan melalui proses penampaian glukosa ini masih bukan tulen. Jadi kita tulenkan etanol tersebut melalui proses penyulingan etanol. Dekat sinilah proses yang kedua ni, prosedur yang kedua ni, barulah kita akan dapat etanol yang tulen. Okey, apabila anda lihat radas ini, anda nampak saja larutan gula, anda nampak saja yeast, kemudian anda nampak saja air kapur. Radas ini menunjukkan proses penampaian. Okey, proses penampaian berlaku di antara campuran, dua campuran, iaitu larutan gula dan juga yeast. Okey, dekat sini gula ni mungkin akan digantikan dengan glukosa, mungkin akan digantikan dengan nasi tambah dengan air. Okey, air ataupun nanas tambah dengan air, nasi tambah air tambah yeast. Masih lagi merupakan proses penampaian. Kerana apa? Untuk yeast bertindak, yeast hanya akan bertindak kepada bahan karbohidrat. Okey, bahan karbohidrat adalah seperti glukosa, nasi, okey, ataupun nanas, okey. Tetapi nanas dengan nasi tu perlu ditambahkan air. Okey, barulah jadi larutan. Okey, maka dekat dalam campuran ini adalah campuran larutan glukosa dan juga yeast. Okey. Soalan yang seterusnya, apabila gambar rajah ni keluar, mungkin akan ditanya makin apakah yang terlibat ataupun enzim apakah yang dihasilkan oleh yeast. Enzim yang dihasilkan oleh yeast adalah zymes. Adalah zymes. Sebab apa? Zymes saja yang akan bertindak balas kepada larutan glukosa. Untuk proses penampaian. Seterusnya, radas ini akan dibiarkan di tempat yang panas. Suhunya lebih kurang 30 degree Celsius. 30 degree Celsius selama seminggu. Lama. Kenapa perlu buat begitu? Jelaskan mengapa. Pertama, suhu 30 degree Celsius itu adalah untuk membenarkan enzim bertindak balas secara optimum terhadap larutan glukosa. Yang kedua, disimpan selama seminggu ataupun 2 minggu adalah untuk membolehkan proses penampaian menjadi lengkap. Jika anda lihat, salur penghantar ni, tiup penghantar ni, salur ataupun tiup penghantar, satu berada di atas paras campuran di dalam kelalang kon, satu berada di bawah paras air kapur. Jelaskan mengapa. Kita pergi kepada yang pertama. Salur penghantar ini berada di atas paras campuran larutan gula dengan glukosa, larutan gula dengan yeast adalah untuk membenarkan pembuakan gas berlaku dan membenarkan gas yang dihasilkan melalui proses penampaian ini dialirkan masuk melalui tiup penghantar dan seterusnya masuk ke dalam air kapur. Jelas ya? Manakala tiup penghantar ini berada di bawah paras air kapur, ini air kapur, dia berada di bawah paras air kapur. Jelaskan mengapa. Kerana untuk mengelakkan oksigen masuk. Kalau dia berada di ke atas ni, dekat atas ni, maksudnya oksigen boleh masuk dan terus pergi ke campuran. Jadi yeast ni tidak akan bernafas secara pernafasan anaerobik. Jadi proses penampaian tidak akan berlaku. Jadi dekat sini dia perlu masuk dekat dalam air kapur, berada bawah paras air kapur ni adalah untuk membenarkan proses pernafasan anaerobik berlaku pada yeast. Pemerhatian daripada proses penampaian. Pemerhatian segera. Maksudnya apabila yeast tu dimasukkan ke dalam larutan gula,
okey, yeast tu dimasukkan ke dalam larutan gula, maka campuran ini digoncangkan. Apakah yang akan diperhatikan? Pemerhatian secara immediately tu maksudnya kita akan nampak, okey, gelembung pembuakan gas berlaku. Maka gelembung gas akan masuk ke dalam tiub penghantar ke dalam tabung uji yang mengandungi air kapur. Okey. Seterusnya pemerhatian selepas seminggu ataupun 2 minggu. Okey. Itu soalan itu akan fokus kepada apa yang berlaku pada kelalangkon dan apa yang akan diperhatikan pada tabung uji. Okey. Selepas 2 minggu, kita akan perhatikan campuran ini mempunyai 2 lapisan berwarna. Lapisan atas berwarna kuning jernih, larutan cecair jernih, lebih kurang kuning cair, menunjukkan ia adalah etanol sudah dihasilkan. Manakala lapisan yang kedua akan menunjukkan warna medakan kuning pekat. Okey. Manakala perubahan pada air kapur akan bertukar warna daripada jernih kepada keruh. Okey. Itu adalah pemerhatian yang berlaku selepas 2 minggu. Semasa kita nak melukis gambar rajah ni, okey, kita boleh lukis, calon boleh lukis kelalangkon, okey, boleh lukis penyumbat gabus, boleh lukis tiub penghantar, okey, tabung uji, okey. Tak perlu lukis kaki retot ni pun tak apa, tapi dengan syarat tabung uji ini perlu diletakkan telinga ni dekat sini. Gambar rajah yang sebelah sini rajah yang dekat sini perlu dilukis. Okey, jika anda tidak mahu melukis gambar kaki retot sepenuhnya. Okey, kesilapan calon, mereka akan tinggal yang telinga ni. Jadi calon akan kerugian markah. Okey. Kesilapan yang kedua yang dilakukan oleh calon apabila melukis gambar rajah ini adalah yang pertama, tiub penghantar ini akan masuk terus ke dalam campuran tersebut. Manakala tiub penghantar sebelah sini berada di atas. Jadi itu kesalahan calon. Ingat, sebelah dalam kelalangkon perlu berada di atas, manakala sebelah tabung uji perlu berada di dalam air kapur ataupun bawah paras air kapur. Kesilapan yang ketiga, calon selalu buat gabus ini termasuk ke bahagian dalam kelalangkon. Perlu diingatkan, perlu berada di atas kelalangkon, menunjukkan kelalangkon ini telah disumbat dengan sepenuhnya untuk mengelakkan udara masuk ke dalam campuran. Okey, bila udara masuk, gas oksigen masuk, maka yeast tidak akan melakukan pernafasan secara anaerobik. Okey, satu lagi, mungkin akan soal, kita pergi kepada soalan kebat. Mungkin saya tukarkan larutan gula ni kepada larutan albumin ataupun putih telur dan saya tambahkan yeast. Adakah proses penampaian akan berlaku? Proses penampaian ni tidak akan berlaku kerana larutan albumin ini bukan merupakan sumber karbohidrat. Jadi calon-calon kena ingat bahawa proses penampaian ini untuk menghasilkan etanol saja. Okey, untuk menghasilkan etanol saja, maka dekat sini mestilah larutan gula. Okey, kaedah ini hanya untuk menghasilkan etanol sahaja. Manakala bagi proses penghasilan alkohol yang lain seperti butanol, metanol, propanol dan seterusnya adalah melalui proses yang pertama tadi, proses secara industri melalui proses tindak balas penghidratan. Okey, saya tegaskan proses penampaian, penyediaan penampaian glukosa hanya untuk etanol sahaja. Okey, persamaan kimia untuk penghasilan etanol melalui proses penampaian glukosa. So kita tahu glukosa C6H12O6. Okey, kita perlukan yeast ataupun enzim zimase
untuk menghasilkan etanol C2H5OH dan juga akan bebaskan karbon dioksida. Okey. So kita imbangkan dia. Okey. Karbon. Batian karbon. Sini ada 6. Okey. Bahagian bahan tindak balas ada 6. Okey. Manakala bahagian tindak balas, hasil tindak balas ada 2. Okey. Di sebelah sini ada 2. Sebelah sini ada 1. Okey. Sebelah sini ada 1. Okey. Jadi 2 tambah dengan 1 akan dapat 3. Okey. Hasil akhirnya adalah 3. Okey. Jadi 3. Sebelah sini 3. Okey. Sebelah sini 6. Maka maka belum seimbang. Karbon belum lagi seimbang. Okey. Seterusnya saya akan tengok hidrogen. Okey, hidrogen. So hidrogen dekat sebelah sini ada 12. Okey, ada 12. Bahan tindak balasnya ada 12. Okey, hidrogen. Okey, sebelah hasil tindak balas. Okey. H, hidrogennya. H-nya ada 5 tambah dengan 1. 5 tambahkan dengan 1. Kamu akan dapat 6. Okey, 6 dengan 12. Jadi saya akan imbangkan terus sebab senang untuk diimbangkan sebab dia dalam satu bahagian saja. Macam karbon tadi saya tak imbangkan dulu sebab dia ada sebelah sini dan sebelah sini. Jadi saya biarkan dahulu. Okey, jadi saya imbangkan hidrogen. 6 dengan 12. Saya boleh kalikan 6 kali dengan 2 dapat 12. Jadi saya akan kalikan dengan 2 mol. Okey, jadi saya akan kalikan dekat depan ni. Okey. So, bila kita kalikan 62 kali 6, okey, kita akan dapat 12. Okey, jadi kita check betul tak 12. Okey, 2 kalikan dengan 5. Okey. Dan satu lagi, okey, kita dapat satu lagi 2 kalikan dengan 1. Okey. So 2 kali 5 10 tambah dengan 2 kali 1 2. So dapat 12. Jadi hidrogen dekat sini akan jadi 12. So hidrogen dekat sini sebelah bahan menjadi 12. Maka hidrogen telah pun seimbang. Okey, saya akan pergi kepada oksigen. Okey, oksigen ada 6. Okey, manakala sebelah sini oksigennya, okey, oksigennya sebelah sini ada 2 kalikan dengan 1, kamu dapat 2. Okey. Manakala dekat sebelah sini tambahkan 2. Okey, tambahkan 2. So, kita akan dapat kat sini 4. Tak cukup lagi sebab sebelah sini 4, sebelah sini 6. Tak cukup lagi. Jadi, apa yang saya akan buat, saya tak akan sentuh lagi dekat sini. Kalau saya sentuh lagi dekat sini, saya akan sentuh hidrogen. Okey, jadi saya akan sentuh sebelah sini saja. Jadi, saya akan buat 2 kalikan dengan 2. Okey, untuk dapatkan 4. Okey, dekat sebelah sini, persamaan sini saya tak usik, dia tetap jadi 2. Okey, sini 4. So, saya darabkan dengan 2. Jadi, 2 kali dengan 2 dapat 4. 4 oksigen. Manakala 2 darab 1 dapat 2. Jadi, barulah kamu tambahkan 2 tambah 4 dapatlah 6. Jadi, hasil tindak balas, bahagian hasil tindak balas oksigen ada 6. Bahan tindak balas ada 6. Maka oksigen telah pun imbang. Okey, jadi kita balik kepada karbon. Okey, karbon mesti ada 6. Kita check balik. Yang terbaru 2 kali dengan 2. Okey, yang terbaru Okey, 2 kalikan dengan 2. So, sebelah sini tambahkan, okey, 2 kalikan dengan 2. Tambahkan 2 kalikan dengan 1. Okey, so 2 kali 2 4 tambah 2 kali 1 2. So kamu akan dapat 6. 6 maksudnya telah imbang dengan 6 di sini. Jadi karbon pun imbang. Inilah hasil
persamaan akhir untuk persamaan seimbang untuk proses penyampaian. Jadi kita tulis balik C6 H12O6. Okey. So yeast, zimis. Okey. Kita kena pastikan larutan glukosa, sebab tu saya telah letak AK dekat sini. Okey, tambah dengan 2 C2H5OH. Okey, ini adalah dalam keadaan cecair. Tambahkan dengan 2CO2, ini adalah dalam keadaan gas. Ini merupakan persamaan kimia bagi proses penyampaian. Okey. Kita tengok. Okey. Jadi kita tengok last kali betul tak sama dengan persamaan. Okey. Jadi kat sini C6H12O6 dalam bentuk AK aqueous. Jadi gunakan enzim zimis. Kita akan dapat etanol dalam keadaan cecair. 2 mol C2H5OH tambahkan dengan 2 mol karbon dioksida. Okey. Jadi saya dah tunjukkan cara untuk tulis persamaan. Okey. Dan juga cara untuk kita ulang kaji terus cara untuk seimbangkan persamaan. Saya harap kamu faham dan juga boleh menjawab soalan penyampaian dengan baik. Ini adalah merupakan proses pertama ya dalam penyediaan etanol di dalam makmal. Selepas ini kita akan pergi kepada proses yang kedua, iaitu penyulingan etanol. Kerana etanol yang dihasilkan semasa proses ini tidak lagi tulen. Perlu ditulingkan melalui prosedur yang kedua, iaitu proses penyulingan. Okey.